Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alright, kita berlive hari ini, hari Sabtu tengah hari ya, pukul 12 tengah hari, Sabtu 21 hari bulan November. Okey, apa khabar semua? Harap semua sihat-sihat belaka hujung minggu ni. Seperti biasalah, siapa yang tak kenal saya lagi, saya Abdul Aziz Abdullah daripada syarikat Edu Intellect. Kami melaksanakan program-program training dan juga coaching lah untuk bidang pembangunan diri, personal development, dan juga bahagian dalam bidang keusahawanan. Okey, biasalah saya akan buat disclaimer sikit lah. Apa yang saya cakap ni adalah berdasarkan kepada ilmu yang saya ada dan pengalaman yang saya ada selama ni lah, sebagai seorang trainer dan juga seorang coach dan juga seorang usahawan lah kebelakangan ni lah. Okey, topik hari ni, dia macam kontroversi sikit lah, mementingkan diri sendiri dari yang positif. Okay, I think kita semua maklumkan sifat mementingkan diri sendiri ni adalah satu, ataupun selfishness dalam bahasa Inggeris, adalah satu sifat yang tak bagus sebenarnya. Seseorang tu dia hanya pentingkan diri sendiri. Tapi sebenarnya dalam ilmu saya sebagai coaching ni lah, ada dua aspek mementingkan diri sendiri ni sebenarnya. Ada aspek yang positif dan ada aspek yang negatif. Aspek yang positif ni, aspek yang negatif ni macam mana? Okay, aspek yang negatif ni adalah apabila seseorang tu dia mementingkan diri sendiri, tapi akibat daripada sifat mementingkan diri sendiri tu, ia mendatangkan keburukan pada orang lain. Ya? Sifat mementingkan diri sendiri tu, dia mendatangkan keburukan pada orang lain. Okey. Okay, maknanya dia fikir dia je lah apa yang dia nak buat, apa yang dia suruh orang buat. Akhir sekali dia je yang untunglah, dia yang dapat lah. Dia tak fikir perasaan orang lain. Okey. Positif apa tu? Mementingkan diri sendiri ni, dia pentingkan diri dia, masa yang sama dalam situasi dia mementingkan diri sendiri dia akan juga memikirkan tentang perasaan orang sana, perasaan orang sebelah sana lah. Okey. Maknanya dalam situasi tertentu, dia akan juga buat sesuatu untuk pihak yang satu lagi tu, tanpa dia hanya memikirkan diri dia saja, tapi dia juga mementingkan diri dia. Maknanya dia letak kepentingan diri dia atas kepentingan orang lain. Cuma dalam situasi positif penting diri ni ialah bila dia letakkan kepentingan diri dia tak letak all the time, tapi ada masa-masa dia akan juga peka ataupun sensitif dengan orang lain punya perasaan. Itu yang dimaksudkan positif penting diri. Okey, saya nak bagi beberapa contoh lah tentang situasi-situasi yang berlaku dalam hari ni, dalam kita punya relationship dengan orang ramai, dengan relationship dengan orang sekeliling kita lah. Okey, sifat negatif pentingkan diri sendiri ni, biasanya kalau kita perhati, dia berlaku, saya bagi contoh yang paling mudah, dia berlaku dalam suasana pejabat, di mana dalam pejabat tu mungkin ada seseorang rakan sekerja kita atau kadang-kadang bos kita. Kita ambil contoh rakan pekerja lah. Rakan pekerja ni dia akan suruh kita, mula-mula dia kata dia minta tolong pada kita untuk kita buat sesuatu on his behalf lah, on his or her behalf. Tapi kadang-kadang oleh kerana kita ada satu sifat tak nak mengecilkan hati orang, maka kita pun tolong dia. Okey. Bermula dengan satu orang kata sifat nak nolong tu, tapi orang tu sebenarnya ambil advantage pada kita, ambil peluang pada kita punya kebaikan tu, dan sentiasa akan minta tolong pada kita. Okay. Dan kita pula pada masa depan, masa lepas tu pula, kita tak sampai hati nak kata no pada dia. Faham tak? Jadi kita tak sampai hati. Bila kita tak sampai hati mengata no, sifat mementingkan diri dia tu, dia akan bertambah-tambah. Walaupun bukan kerja dia, walaupun benda tu tak sepatut dia lakukan.
Maknanya dia patut lakukan benda tu, tapi oleh kerana dia ada sifat mementingkan diri sendiri, dia telah suruh kita tolong dia. Dan kita pula jenis yang tak sampai hati nak kata no. Jadi apa yang berlaku, dia akan sentiasa suruh kita buat benda-benda tu. Okey, pada permulaannya, kita lah situasi kita di mana kita disuruh untuk buat benda-benda ni semua, mungkin kita akan rasa okey lah, tak apalah, saya tolong dia sebab ialah orang Islam, contoh kita tolong dapat pahala, contoh kan. Tapi kalau kita bersifat begitu sampai bila-bila, tak apa. Tapi apa yang berlaku, hakikatnya lah, bila kita sentiasa duk tolong orang tu, apa yang berlaku sampai satu ketika, contohnya lah masa appraisal hujung tahun untuk dapat kenaikan gaji, tiba-tiba dia dapat gaji yang lebih daripada kita. So apa kita rasa? Kita rasa marah. Jadi orang kata perasaan yang mula-mula kita tu yang mengatakan kita tolong dia sebab konon-konon sebagai orang Islam nak dapat pahala, orang kata pahala pun dah hilang masa tu. Sebab apa? Kita dah rasa marah. Maknanya kita tak ikhlas, kan? Lebih-lebih lagi apabila kita menolong orang tersebut, kita rasa tak happy pada diri kita. Kita rasa tak seronok, dan benda tu menyebabkan mutu kerja kita jatuh, kan? Jadi maknanya ini yang dikatakan situasi negatif mementingkan diri pada seseorang individu, yang menyebabkan satu situasi negatif juga berlaku pada diri kita, di mana kita jadi marah, kita jadi penuh dengan sifat kemarahan apabila benda yang kita buat tu tidak dihargai oleh pihak yang satu lain. Okey, saya beri contoh yang kedua. Seseorang tu dia terlibat dalam satu NGO. Okey, penglibatan dalam satu NGO tu adalah sebagai satu penglibatan yang sukarela, kan? Tak ada orang paksa dia nak masuk NGO tersebut, dan dia pun memang sukarela nak masuk NGO tersebut. Tapi ada pula karakter dalam NGO tu, contohnya dia punya presiden, contoh. Karakter presiden ni satu karakter yang mementingkan diri sendiri. Dia tak kisah perasaan orang lain, dia hanya kerja dia suruh je. Dia kata, saya nak suruh kau buat benda ni. Padahal bukan kerja dia, bukan kerja kita, kan? Kamu buat benda-benda ni, padahal bukan kerja kita, ada orang lain yang boleh buat, kan? Dan penglibatan dalam NGO ni pun pada hakikatnya adalah sukarela, kan? Jadi tapi dia buat seolah-olah macam dia instruct kepada kita, dia suruh kita buat sesuatu benda tu, macam seolah-olah macam kita ni dibayar gaji. Atau dibayar gaji sekalipun, tak boleh nak suruh macam tu, sebab walaupun seorang tu dibayar gaji, dia ada skop kerja tertentu yang dia kena buat. So dalam NGO ni, apatah lagi dalam situasi NGO di mana masing-masing memberi sumbangan secara sukarela, maka contohnya apabila presiden persatuan tersebut suruh dia buat benda-benda yang dia tak sepatut dia buat, tapi dia buat juga atas sebab konon-konon nak jaga hati, kan? Ataupun lagi hebat sekali, dia kata konon-konon nak dapat pahala lah, dia buat benda tu, kan? Tapi tak apalah, kalau situasi itu memang dia nak jaga hati, atau memang dia rasa nak dapat pahala, bagi saya itu situasi yang okey. Cuma masalahnya, tiba-tiba sampai satu masa pengiktirafan tidak diberi, okey? Ataupun mungkin ada situasi-situasi tertentu di mana NGO tersebut mendapat sumbangan kewangan dan sebagainya, imbuhan yang tak sepatutnya, imbuhan yang sepatutnya dia sebagai orang yang dah bekerja keras dalam NGO tersebut tidak diberi oleh presiden tu kepada dia. Sebaliknya, imbuhan tersebut diberi pada orang lain yang mungkin tak buat kerja lebih keras daripada kita lah, example ni, kan? Jadi dalam situasi begitu, apa yang berlaku? Dia akan timbul perasaan marah. Dia akan timbul perasaan menyesal, dan dia akan ungkit-ungkit benda tu. Dia akan bercerita dengan kawan-kawan dia, dia kata buang masa lah aku dengan NGO ni. Aku dah bagi masa, walaupun bukan kerja aku, kan, aku tolong tu, tolong ni, kan? Tapi akhirnya dia langsung tak iktiraf pengorbanan aku, terima kasih pun tak. Dan bila NGO tu dapat sumber kewangan, langsung dia tak bagi aku satu sen pun.
benda ni berlaku. Jadi bila dalam situasi begini, kan, itu yang dia kata, seseorang yang melaksanakan sikap negatif selfishness ni, dia tidak akan dapat melaksanakan sifat negatif selfishness kalau tak adanya orang macam kita yang sanggup jadi, saya bagi istilah hamba lah, tapi itu satu istilah yang ekstrim sangat lah. Kalau tak adalah orang yang macam kita, yang orang kata sanggup buat apa saja, benda ni takkan berlaku. Di sinilah maksud saya, perlu ada juga dalam sifat kita positive selfishness. Maknanya penting diri kita yang positif. Jadi bila seseorang yang kita tahu kerja dia hanya menyuruh kita tanpa dia mengesahkan perasaan kita, kita kena, orang kata, put our foot down. Maknanya kita kena bertindak di mana kita juga mementingkan diri kita. Okey, maknanya kita bagi limit, kita bagi had. Kita bagi had, okey, benda yang aku buat sekarang, contohnya untuk persatuan ni, aku happy. Aku happy maknanya aku tak akan ungkit. Duit tak dapat ke, masa aku tu buang ke, aku tak akan ungkit. Aku happy buat. Tapi benda-benda lain yang disuruh aku tak akan buat. Sebab kalau aku buat, aku tak akan happy, dan aku akan mengungkit, dan hidup aku akan rasa merana, dan aku akan rasa berdendam dan sebagainya. Itu maksudnya positif, pentingkan diri. Bukanlah maksud kita tak buat langsung. Kalau kita tak buat langsung tu salah masuk dalam persatuan tu, kan? Maknanya masuk persatuan tu kita nak berkorban, kita nak sukarela, kan? Tapi kita ada had kita. Saya buat ni, jadi bila kita, itu dia dinamakan positive selfishness, positif, penting diri kita yang positif, di mana benda yang kita nak buat tu adalah benda yang kita suka dan seronok, dan kita takkan ungkit ke benda tu. Tapi sampai satu peringkat, kita takkan buat benda-benda lain tu, sebab kita rasa bahawa kalau kita buat juga, kita akan jadi situasi kita terpaksa, lepas tu kita akan ungkit-ungkit, dan kita akan rasa berdendam, kan? Macam-macam sifat-sifat buruk yang akan keluar daripada diri kita. Jadi ni penting kan dalam kita punya, sebab kita nak hidup ni, kita nak hidup dalam suasana kita gembira, kita happy, kan? Kalau kita buat sesuatu benda untuk hanya membuat orang lain yang happy, buat apa? Akhir sekali kita lah yang akan merana, orang lain yang happy, kita yang merana, kan? Jadi baik kita bagikan had kita, di mana saya kena juga pentingkan diri saya, tapi masih yang sama, saya akan buat benda yang diminta saya buat, tetapi benda tu saya akan suka buat, dan saya tak akan ungkit-ungkit benda tu. Okey? Jadi inilah saja maksud saya lah. Maksud saya, bagaimana kita nak supaya kita positif dalam kita punya pentingkan diri kita, supaya kita boleh happy lah dalam apa yang kita buat ni, dan kita tak timbul lagi satu perasaan yang orang kata berdendam, perasaan yang sakit hati dan sebagainya, apabila kita dah satu masa yang kita tak dapat yang kita nak, kan? Jadi itu je lah saya punya itu saja saya punya video hari ni. Mudah-mudahan boleh repeat balik. Siapa yang belum tengok, boleh tengok video ni. Kalau rasa okey, kita kongsikan dengan rakan-rakan kita. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.